Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya, dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi kalau boleh saya katakan di sini, kita boleh dikatakan telah pun selesai fasa pertama, iaitu fasa permohonan pengeluaran khas KWSP, yang mana saya rasa rata-rata majoriti mereka yang ingin membuat pengeluaran telah pun membuat pengeluaran mereka di dalam laman web yang disediakan. Jadi baki-baki yang tinggal ni adalah mereka yang mungkin masih lagi teragak-agak sama ada hendak membuat pengeluaran ataupun tidak. Jadi fasa kedua yang akan datang selepas ini adalah pada 9 April 2022, yang mana bermula pada 9 April kita akan boleh membuat semakan terhadap kelulusan permohonan kita. Dan semakan terhadap kelulusan ini saya yakin ianya juga adalah secara berperingkat, kerana tarikh permohonan adalah sehingga 30 April. Maksudnya kalau ada yang pada 8 April baru nak buat permohonan, anda tak boleh jangkakan yang 9 April tu anda akan tahu keputusan. Cuma bagi mereka yang membuat permohonan pada 31 Mac dan juga pada 1 April, insya-Allah lah keputusan untuk pengeluaran ni akan diketahui pada 9 April. Yang pertama. Okey. Yang kedua, kenapa ada kelulusan? Kenapa ada kelulusan? Kerana sebelum ini saya telah pun berkongsi berkenaan dengan dua punca yang akan mempengaruhi kelulusan. Yang pertama adalah disebabkan faktor umur. Okey, bagi mereka yang akan sampai pada umur 55 tahun tetapi lewat lagi bulan Oktober, bulan November ataupun bulan Disember, insya-Allah pengeluaran anda akan diluluskan. Tetapi bagi mereka yang mencapai usia 55 tahun dan tarikh lahir mereka contohnya pada 10 April, 11 April, 15 April, mereka ini ada kebarangkalian akan gagal permohonan, kerana permohonan untuk pengeluaran khas ni pembayarannya akan dilakukan pada 20 April, tetapi tarikh lahir mereka katalah pada 10 April. Jadi pada 10 April tu mereka ini sebenarnya telah pun layak untuk membuat pengeluaran usia 55 tahun, yang mana pembayaran untuk usia 55 tahun ini mengambil masa dalam 3 hari hingga 5 hari bekerja sahaja. Jadi lebih cepat daripada pembayaran untuk pengeluaran khas, malah boleh dikeluarkan tanpa sebarang had dan boleh dikeluarkan semua daripada akaun 1 dan juga akaun 2. Sebab itu bagi mereka yang tarikh lahir mereka pada bulan April ini akan berusia 55 tahun, ada kebarangkalian yang besar mereka ini akan gagal kerana mereka layak untuk membuat pengeluaran usia 55 tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagi mereka yang mempunyai isu berkaitan dengan baki. Seperti ramai yang sedia maklum, apabila kita membuat permohonan, baki yang dipaparkan, baki kelayakan yang dipaparkan layak RM10,000, layak RM9,570, layak RM5,300 sebagai contoh, adalah berdasarkan baki 3 hari sebelum tarikh permohonan. Maksudnya kalau macam saya, tarikh permohonan saya pada 31 Mac, maksudnya pada 28 Mac. Itu adalah baki saya pada 28 Mac. Jadi kalau dah kata dalam tempoh 1 April sehingga kepada contohnya kepada 7 atau 8 April, saya ada membuat pengeluaran lain yang saya menerima pembayaran secara bulanan. Contohnya untuk membayar ansuran bulanan perumahan. Dia dibayar secara bulanan selama 6 bulan ataupun 1 tahun. Jadi apabila sampai kepada tarikh pembayaran bagi ansuran bulanan perumahan ni terhasil lah, katalah pada 2 hari bulan, jadi wang akan dikeluarkan daripada akaun 2 dan dimasukkan ke dalam akaun kita untuk dibayar ansuran perumahan. Jadi bagi akaun 2 tu sebagai contoh telah pun berkurangan. Jadi bagi akaun 2 ni telah pun berkurangan, akan ditarik pada akaun 1. Tetapi adakah akaun 1 tu apabila dicampurkan dengan akaun 2 cukup semasa anda memohon permohonan pengeluaran khas pada 31 Mac ataupun pada 1 April itu? Jika cukup, tidak akan ada masalah. Tetapi jika tidak cukup,
di 9 April nanti kelulusan tu saya percaya daripada contohnya lah, katalah kita layak untuk mengeluarkan RM200 ataupun RM300, tetapi disebabkan oleh ada pengeluaran lain yang berlaku pada minggu pertama bulan April, jadi pada 9 April saya makan kita tiba-tiba daripada RM300 kita hanya layak untuk mengeluarkan RM50, kita hanya layak untuk mengeluarkan sebanyak RM100 sebagai contoh. Kes ini adalah kes yang mungkin agak terpencil, tetapi insya-Allah akan berlaku kerana ramai pencarum yang menggunakan caruman mereka untuk dikeluarkan bagi membayar ansuran perumahan, dan mungkin juga ada yang akan lulus dalam masa terdekat ini pengeluaran untuk pembayaran pendidikan, untuk kesihatan dan sebagainya. Ianya semua akan mempengaruhi baki terkini akaun anda sebelum pembayaran untuk pengeluaran khas dilakukan pada 20 April. Itu yang ketiga. Okey, jadi itu saja berkenaan dengan semakan kelulusan yang akan bermula ataupun boleh dilakukan pada 9 April nanti. InsyaAllah apabila sampai kepada tarikh berkenaan, saya akan berkongsikan sedikit info berkenaan dengan semakan kelulusan ini kepada anda semua. Itu saja yang saya nak kongsikan hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.